Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2024 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kelantan. Kita lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian B, soalan nombor 11. Ada 3 menunjukkan 4 jenis buah-buahan kegemaran beberapa orang pelajar. Soalan A, 1 Roman. Nyatakan maklumat yang sesuai untuk mewakili bucu dan juga tepi. Okey, kita tengok ke sini. Kita ada bahagian buah-buahan dan juga bilangan nama pelajar. Kemudian untuk mewakili bucu dan tepi. Okey, selalunya untuk bucu kita ambil bilangan yang sedikit. Jadi kat sini dan dia tak berulang. Contoh macam ni, Chong. Dan juga baris kedua pun ada Chong, Yasmin, baris keempat dan Langsat ada juga baris yang keempat Yasmin. Jadi kat sini sesuai untuk tepi. Jadi kalau untuk bucu kita akan ambil buah-buahan. Jadi untuk jawapan ini untuk A1 Roman, kita akan wakilkan bucu itu adalah buah-buahan dan juga tepi kita akan wakilkan sebagai nama pelajar. Kemudian kita lihat soalan nombor 2. Wakilkan maklumat dalam jadual 3 dalam bentuk rangkaian graf. Okey, jadi kita akan melukis rangkaian graf berdasarkan kepada buah-buahan dan juga nama pelajar. Okey, pertama sekali kita akan lukis bucu dulu. Bucu tu terjadi pada buah-buahan. Jadi buah-buahan ni kita boleh ambil huruf pertama dia, iaitu durian kita wakilkan dengan D, rambutan R, manggis kita letak M, juga langsat kita letak L. Okey, jadi di R, M, L tu kita lukis dulu. Jadi kat sini kita buat bucu, kita labelkan sebagai D. Kemudian kita lukis bucu satu lagi R, rambutan. Kemudian L untuk langsat. Dan satu lagi M untuk manggis kat sini. Okey, kita ada 4 bucu. Kemudian kita akan lukis tepi, kita tengok kat sini untuk durian. Kita ada Chong, Adam dan juga Ravi. Jadi kita ada 3 tepi yang hubung dekat D. Jadi kita buatlah. Jadi untuk nak mudah kita tengok dulu ada nama yang sama kat sini. Okey, untuk durian kita ada Chong dan kita ada juga Chong untuk R. Jadi D akan berhubung dengan R. Jadi kita boleh terus sambung D ini dengan R. Jadi nama tepi ini adalah Chong. Okay, kemudian kita tengok lagi Adam pun ada juga durian dengan rambutan. Jadi kita sambung D dengan R. Ini Adam. Okey, Adam macam tu. Okay, kemudian satu seorang lagi Ravi. Okay, Ravi ada dengan L kat sini. Okay, jadi kita sambung D dengan L, kita letak Ravi. D dengan L. Okey, sini. Ini adalah Ravi. Seterusnya kita tengok pula rambutan. Rambutan kita ada Chong kita dah buat. Adam pun kita dah buat. Kita ada Nathan. Sini. Nathan dengan L kat sini. Okey, jadi kita sambung R dengan L. R dengan L tersambung ke sini. Okay, jadi Nathan. Kita label N lah. Nathan. Okey. Sebab round ni terhad lah. Okey. Kemudian kita ada Omar. Omar ada dengan L juga sini. Yang satu lagi tepi. Kita letak sini. Ini O, Omar. Kemudian kita ada Camilla. Camilla juga ada pada L. Jadi kita ada satu lagi tepi dekat RL ini. Ini K. Kita letak Camilla. Okay, kemudian kita tengok M. Manggis. Manggis ada Yasmin. Dan Yasmin juga ada pada L. ML. Kita sambung M dengan L. Kat sini. Ini Y, Yasmin. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A2 Roman. Seterusnya soalan B. Omar bercadang untuk mengambil kawan-kawannya ke pesta buah di bandar. Okey, pada jadual ni kita ada rumah diwakili oleh bucu masing-masing kat sini. Kemudian kita ada pasangan bucu dan juga jarak. Yang NK ni maksud dia N kita sambung kepada K. Jaraknya adalah 3 km dan seterusnya.
Kita tengok soalan 1 Roman. Lengkapkan rajah 6 di ruang jawapan dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat bagi mewakili perjalanan Omar ke rumah rakan-rakannya. Jadi kita tengok pada ruangan jawapan, kita telah pun diberi kepada kita bucu dan juga beberapa tepi. Jadi kita kena sambung tepi yang lain bagi lengkap berdasarkan kepada jadual tadi. Jadi kita akan buat satu persatu sehingga habis kat sini. Kemudian kita labelkan dia punya pemberat. Pemberat di sini adalah jarak dalam kilometer. Okay, jadi inilah jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Kemudian kita tengok pula soalan B2 Roman. Hitung jarak terpendek yang perlu dilalui Omar dengan syarat semua rumah hanya dilalui sekali sahaja dan berakhir dengan rumah Rabi sebelum mereka ke pesta buah. Okay, kita akan tengok berdasarkan kepada jawapan B1 Roman tadi. Jadi kita kena pilih laluan mana yang paling pendek, paling dekat. Kita mula dengan M. Kemudian kita ke A, kemudian kita ke Y, seterusnya ke R, kemudian kita ke C, kemudian kita ke N dan berakhir dengan R. Jumlah jaraknya adalah 24.2 km. Baiklah, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, kita nyatakan bucu 1 markah, tepi 1 markah. Kemudian kita melukis rangkaian graf, kita akan dapat 2 markah di sini. Seterusnya kita tengok pula untuk soalan B1 Roman, kita melukis graf yang berpemberat tapi tidak ada arah, kita akan dapat 3 markah di sini. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita mendapatkan laluan terpendek 1 markah dan jaraknya 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 12. A. Tentukan sama ada bentuk yang berikut merupakan satu teselasi atau bukan teselasi. Berikan justifikasi anda. Okey, baiklah. Untuk menentukan teselasi ataupun tak, pertama sekali kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan teselasi. Okay, teselasi ini adalah bentuk yang berulang-ulang. Dia ada bentuk, kemudian dia berulang-ulang. Dalam masa yang sama, dia tidak ada gap di antara bentuk-bentuk itu. Jadi kat sini kita ada 2 bentuk. Itu bentuk heksagon dan juga bentuk segitiga. Jadi dia ulang-ulang heksagon ni dan segitiga pun berulang-ulang. Kemudian kita nampak di antara bentuk tu dia tak ada gap. Dia rapat-rapat saja. Jadi jawapan kita ini adalah teselasi. Alasannya ataupun justifikasinya kerana bentuk berulang dan tiada ruang. Selanjutnya kita tengok soalan B. Darjah 7 menunjukkan titik P pada satu satah kartes. Transformasi T adalah satu translasi 5 negatif 3. Transformasi R putaran 90 lawan arah jam pada pusat 6, 4. Kemudian transformasi S adalah pembesaran faktor skala 3 pada pusat 2, 1. Soalannya, nyatakan koordinat imej bagi titik P di bawah transformasi berikut. Yang pertama, 1 Roman, transformasi S. Jadi S di sini adalah pembesaran faktor skala 3 pusat 2, 1. Jadi kita tengok balik pada soalan kita sini, kita ada titik P. Titik P ni kita akan buat pembesaran. Dan pembesarannya berada pada pusat 2, 1. Jadi kita tanda dulu pusat dia 2, 1 di sini. Ini adalah pusat. Kemudian faktor skala dia K sama dengan 3. Jadi untuk membuat pembesaran, kita berdasarkan kepada faktor skala iaitu K. Mana faktor skala K ini adalah imej per dengan objek. Jadi untuk soalan ini, kita akan ambil jarak. Jarak imej per dengan jarak objek. Jadi di sini kita ada jarak objek. Jarak objek daripada P ini adalah 2. Ini adalah 2. 2 perpenjuru kat sini. Ini adalah 2. Jadi objek adalah 2. Jadi berapa jarak imej dari pusat? Jadi jarak imej dari pusat, dia akan ada 6 lah. Sebab 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi kita akan ambil 6 perpenjuru untuk mendapatkan jarak untuk imej. Jadi kita akan buat macam ni.
Kita akan bermula pada pusat. Okey, sini 1, 2, tersambung. Ini 3, 4, 5, 6. Jadi kat sini. Ini adalah jarak image dekat sini. P prime. Jadi jawapan kita adalah kat sini lah. Kita tengok koordinat dia adalah 8, 7. Jadi kita boleh tulis untuk jawapan yang pertama sini adalah 8, 7. Kemudian untuk soalan B2 Roman, RT. RT dia buat gabungan. Kita akan buat yang berada di sebelah kanan dulu. Kita buat T dulu, kemudian diikuti dengan R. Jadi kita tengok balik pada rajah kita. Jadi RT, kita akan buat T dulu. Kita tengok pada titik P kita. Okay. T itu adalah translasi 5 negatif 3. Bermaksud 5 ke kanan, 3 ke bawah. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 ke bawah. 1, 2, 3 di sini. Okay. Jadi koordinat dia adalah 9, 0. Okay. Selepas kita buat T, kita akan buat R pula. Jadi R itu adalah putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat 6, 4. Jadi kita tanda pusat dulu. 6, 4 berada di sini. Ini adalah pusat dia. Okay. Kemudian kita akan buat putaran. Jadi macam mana kita nak buat putaran? Okay, salah satu teknik dia, kita buat putaran kat sini. Kita akan sambungkan objek ke pusat. Okay, objek kita adalah pada kedudukan 9, 0 ini tadi. Jadi kita ambil objek kita nak sambung. Kita sambung, kita buat kat sini. Kita buat macam ni. Okay, kita bayar sikit, buat sini. Kita sambung macam tu. Dia akan jadi macam ni. Seterusnya, kita akan buat satu bentuk macam lambang Nazi tu. Okey. Kat sini 3 kotak dan 3 kotak. Okey. Sebab sini 3 kotak, 1, 2, 3. Saya semua 3 kotak. Itu adalah dia punya batang dia. Kemudian daun dia 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita buat 4. Semua kita buat 4 kat sini. Sini pun 4 juga. Jadi dia nampak macam lambang Nazi. Kita ada 3 tempat. Okay. Bila kita buat macam ni, kita ada putaran lawan jam dan juga ikut jam. Kalau kita nak lawan jam, kita arah sini. Kalau kita nak ikut jam, arah sini. Jadi kat sini, soalan ini adalah arah lawan jam. Jadi lawan jam, jawapan kita di sini lah. Kalau arah ikut jam, jawapan di sini. Kalau 180 darjah, di sini. Ini 180 darjah. Yang ni 90 darjah lawan. Ini kat sini 90 darjah ikut. Kita boleh dapat semua. Okey, jadi kita akan ambil 90 darjah lawan arah jam. Jadi koordinat kita di sini adalah 10, 7. Seterusnya kita tengok pula soalan C, 1 Roman. Rajah 8 pertolongan jawapan menunjukkan A, B, C, D yang dilukis pada satu satah kates. Lukis imej bagi BCD di bawah satu pembesaran dengan faktor skala negatif 2 pada pusat M. Tengok pada ruang jawapan. Di sini kita ada ABCD. Okay, ABCD ni dia bukan pentagon. Dia adalah trapezium sebenarnya. Jadi mungkin soalan itu tersalah type. Kita akan buat pembesaran pada titik M. Kemudian pembesaran tersebut adalah mempunyai nilai K dia adalah negatif 2. Okay, apakah yang dimasukkan dengan faktor skala negatif? Faktor skala negatif adalah imej akan terbalik. Contoh kat sini kita ambil DC ni, dia merupakan tapak kepada trapezium. Tapak ni akan jadi bumbung. Akan diletak di atas. AB ni asalnya bumbung, dia akan berada di bawah. Jadi first sekali kita akan sambungkan bucu ke pusat. Jadi kita ambil bucu C, kita sambung ke M kat sini. Jadi C ke M dia satu perpenjuru. Jadi bila faktor skala dia 2, dia akan ganda 2 lah. Dia akan jadi. Jadi untuk dapatkan imej, dia akan jadi 2 lah jarak dia daripada pusat. Kita ambil 1, kita ambil 2 kat sini. Jadi kat sini ini adalah C prime kita. Itu dia punya imej untuk C. Kemudian kita ambil satu lagi. D pula. D tersambung ke M. Okay, kat sini dia ada 4 kotak kan.
Jadi bila 2, dia akan jadi 8 lah. 8 kotak. Jadi kita boleh lukis, kita tekan pembaris, kita lukis sini. Okay. Jadi kita dah dapat DC. Daripada duduk bawah tadi, dia akan duduk di atas. Kemudian untuk sisi-sisi yang lain, kita boleh kira saja. Okay, sebagai contoh, untuk sisi BC ni, kita ada 3. Jadi untuk image, dia akan jadi 6. Jadi kita akan bilang 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Kemudian untuk AB pula, ada 2. Jadi dia akan jadi 4. Kita bilang kotak 4. 1, 2, 3, 4 kat sini. Kemudian satu last sekali, sisi AD. Untuk sisi AD ni, kita just sambung terus pada bucu D ni dengan bucu A ni. Sambung terus guna pembaris. Okey, ini jawapan kita untuk soalan ini. Kita label macam tu. Seterusnya kita tengok pula untuk soalan C2 Roman. Diberi bahawa luas ABCD ialah 7.5 unit persegi. Hitung luas bagi imej ABCD di bawah pembesaran dengan faktor skala 3. Jadi kita untuk mendapatkan luas imej, kita boleh guna rumus. Kemudian K adalah faktor skala. Jadi K diberi kepada kita adalah 3. Jadi 3 kuasa 2 darabkan dengan loss object. Loss object diberi pada kita 7.5. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat 67.5. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita nyatakan tesselasi berserta dengan justifikasi. Kita akan dapat 2 markah di sini. Seterusnya kita lihat soalan B, 1 Roman. Kita nyatakan image untuk transformasi S, kita dapat 1 markah. Dan untuk B, 2 Roman, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya kita lihat pula untuk soalan C, kita melukis image, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan C, 2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 9 markah. Baiklah, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 13. Jadual 6 menunjukkan maklumat derma dalam 80 orang awam untuk sebuah rumah anak yatim. Berdasarkan jadual 6, soalan A ni, lengkapkan jadual pada ruang jawapan. Jadi tengok pada ruang jawapan, kita ada bahagian kekerapan, sempadan atas dan juga kekerapan lengkukan telah pun diberi. Jadi kita akan isi pada lajur kekerapan dan juga sempadan atas. Jadi untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan tengok pada had atas kelas masing-masing. Kita tengok sini, 6, 10. Jadi had atas dia adalah 10. Jadi untuk mendapatkan sempadan atas, kita akan ambil 10 ni, kita tambah dengan 11 kat sini. Kemudian kita bahagi 2. Jadi 11 tambah 10 bahagi 2, kita akan dapat 10.5. Okey, ni 10.5. Kemudian kita akan ulang benda yang sama. 15 tambah 16 bahagi 2, kita akan dapat 15.5. Jadi secara teknikal dia, kita ambil sempadan atas, kita tambah saja dengan 0.5. Jadi kat sini 20.5 dan seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula lajur kekerapan. Kekerapan ni kita akan tengok berdasarkan kepada kekerapan longgokan. Okey, kita tengok untuk selang kelas yang pertama, kekerapan dia adalah 6 lah. Okay, dia mula dengan 6. Kemudian untuk kelas yang kedua, dia ada 17. Kekerapan lengkukan ni maksudnya dia tambah merentas kelas. Jadi untuk dapatkan kekerapan secara individu kelas tersebut, kita akan tolak dengan kelas sebelum dia. Jadi 17 kita tolak dengan 6. Jadi 17 tolak 6, kita dapat 11. Kemudian 31 tolak 17, kita dapat 14. Kemudian 44 tolak dengan 31, kita dapat 13. Ya, jadi jawapan kita untuk soalan A. Kemudian kita tengok pula untuk soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM5 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 orang awam pada paksi mencancang,
lukis sebuah ogif. Baiklah, untuk melukis ogif, untuk paksi mengufuk atau paksi X tu, kita akan gunakan sempadan atas. Ini paksi X. Manakala untuk paksi mencancang ataupun paksi Y, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Jadi graf kita akan jadi seperti ini. Ini adalah paksi X dia. Kita akan mula dengan 5.5 sebab untuk kita melukis ogif, kita akan mula dengan kekerapan kosong, kekerapan sifar. Okay. Dan juga ini adalah paksi mencancang dah. Kita mula dengan 10, 20, 30 macam tu. Kemudian selepas kita lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang, kita akan plotkan mengikut kekerapan longgokan dan jadual tadi. Dan seterusnya, kita akan sambungkan titik plot kita tadi dengan satu garis. Dan garis yang kita akan lukis itu bukan satu garis lurus, tetapi dia adalah garis lengkung macam ni. Jadi ini adalah ogif kita. Dan kalau kita tengok ogif kita pun bentuknya tak berapa nak nampak macam ogif yang biasa kita buat. Ini disebabkan mungkin oleh data yang diberi oleh soalan kita ini tak begitu cantik lah. Baiklah, seterusnya kita tengok pula untuk soalan C. Berdasarkan ogif, cari persentil ke-40. Okey, kata kunci kat sini adalah persentil. Persentil itu adalah peratusan. Peratusan 40. Jadi kita ambil 40% terdarab dengan jumlah data keseluruhan kita adalah 80. Jadi bersamaan dengan 32. Itu bermaksud 32 orang. Jadi kita tengok pada graf kita balik tadi, kita akan tengok pada data ke-32 tadi. Jadi kita buat kat sini, kita ambil 32. Ini kita buat garis putus-putus kat sini. Okey. Kemudian kita buat unjuran ke bawah. Macam ni. Okey, jadi kat sini kita boleh baca nilai yang kita dapat kat sini. Okey, nilai yang kita boleh baca kat sini adalah 21. Jadi untuk soalan ini jawapan kita di sini bersamaan dengan 21. Kemudian untuk soalan 2 Roman. Berapakah peratusan orang awam yang telah menderma sebajak RM30 dan ke bawah? Okey, kita kunci di sini RM30 dan ke bawah. Jadi kita tengok balik pada graf kita tadi. Kita ambil yang menderma RM30. Ini kat sini. Jadi RM30 di mana? Itu berada di sini. Ini adalah RM30 kita. Kita buat satu garis tegak di sini macam ni. Kemudian kita buat unjuran untuk ke paksi mencancang. Jadi kat sini kita boleh baca nilai kita adalah 54. Baiklah, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, kita melengkapkan bahagian kekerapan dengan semua nilai yang betul. Kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk sempadan atas kita lengkapkan dengan semua nilai yang betul, kita akan dapat 1 markah. Baiklah, untuk soalan bahagian B, graf, kita melukis paksi mencancang dan paksi mengufuk dengan betul dan seragam, kita dapat 1 markah. Kemudian kita plotkan semua titik dengan betul, kita dapat 2 markah. Kemudian kita sambung titik-titik tersebut dengan satu garis lengkung yang cantik yang kena semua titik tersebut, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C1 Roman, kita dapat 1 markah. Dan untuk soalan C2 Roman di sini, kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 10 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 14. A. Diberi bahawa kita ada 2 matriks, kemudian kita ada sama dengan di sini, bermaksud kedua-dua matriks ini adalah matriks sama. Soalannya, tentukan nilai X dan juga nilai Y. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan samakan matriks tersebut. Kemudian kita ada nombor di luar. Di sini bermaksud kita akan darab dulu ke dalam matriks ini. Jadi kita tengok untuk nilai X terlebih dahulu. Kita ada pada baris kedua, lajur pertama. Dan kita akan samakan dengan baris kedua lajur pertama untuk matriks kita yang kedua ini. Jadi 2 darab dengan X tambah 5 sama dengan 1/2 darab dengan 12. Jadi kita akan dapat 2X tambah 10 sama dengan 6. Kita dapat satu persamaan linear di sini. Kemudian kita boleh dapat nilai X di sini sama dengan -2.
Kat sini kita boleh terus tekan calculator. Seterusnya kita tengok pula untuk nilai Y. Nilai Y berada pada baris kedua, lajur kedua di sini. 10Y. Jadi kita akan samakan dengan 7.5 ini. Jadi kita akan ambil 2 darab 7.5 sama dengan 1/2 darab 10Y. 7.5 darab 2 kita akan dapat 15 sama dengan 5Y. Kemudian kita terus tekan calculator, kita dapat Y sama dengan 3. Seterusnya kita tengok soalan B, 1 Roman. Dia 7 menunjukkan maklumat penggunaan petrol dan jenis minyak petrol yang dibeli oleh Encik Fuad dan isterinya bagi kereta masing-masing dalam 3 hari tertentu. Encik Fuad menggunakan minyak petrol jenis P manakala isterinya jenis Q untuk kereta masing-masing. Harga kedua-dua jenis petrol adalah berbeza. Kemudian kita sambung lagi, penerangan soalan ini agak panjang. Jumlah perbelanjaan petrol bagi ketiga-tiga kereta Encik Fuad dan isterinya pada ketiga-tiga hari tersebut ialah RM248.50. Harga petrol jenis P kurang RM1.10 berbanding petrol jenis Q. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga petrol jenis P seliter dan jenis Q seliter. Okay, di sini kita akan menggunakan kaedah matriks. Jadi kita akan bentukkan persamaan linear terlebih dahulu. Pertama sekali adalah maklumat berkenaan dengan harga keseluruhannya adalah RM248.50 untuk ketiga-tiga hari itu. Jadi kita akan kira dulu. Pertama sekali kita kira jenis P yang dinaiki oleh Encik Fuad. Kita tambah dulu bilangan liternya kat sini. Dan kita akan dapat 35 liter. Kemudian untuk isterinya jenis Q kita dapat 47 liter. Jadi untuk mendapatkan harga, kita darab dengan 35 ini dengan harga P tambah dengan 47 darab dengan harga Q. Jadi kita boleh tulis 35P tambah 47Q sama dengan RM248.50. Persamaan kita yang kedua adalah berdasarkan kepada perbandingan harga tadi kat sini. Harga petrol P kurang RM1.10 berbanding petrol jenis Q. Jadi kat sini kita faham bahawa untuk harga P adalah Q tolak dengan RM1.10. Macam tu. Kemudian kita boleh olah balik persamaan kita ini. Kita akan dapat P tolak dengan Q. Kita akan dapat negatif 110. Kita letak boleh ubah di sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan macam tu. Jadi di sini kita ada dua persamaan. Ini persamaan pertama kita. Ini persamaan kedua kita. Kemudian kita akan tukar kepada bentuk matriks di sini. Okay. Kita akan ubah pada bentuk matriks 35, 47, 1, negatif 1 kat sini. Darab dengan P dan juga Q sama dengan 24850 dan juga negatif 1.10. Okay, ini bentuk matriks kita. Kemudian seterusnya kita dapatkan nilai PQ. Kita akan songsangkan matrik 2 darab 2 kita tadi. 1 per dengan A ditolak C. Ini A, B, C, D. Ini kita ambil 35 darab dengan negatif 1 tolak dengan 47 darab 1. Kemudian kita A dengan D kita akan tukar tempat. D duduk di tempat A duduk di tempat D kat sini. Ini negatif 1 di sini, 35 di sini. Kemudian B kita akan tukar tanda daripada 47 akan jadi negatif 47. Kemudian C juga kita tukar tanda daripada positif jadi negatif 1. Okay, seterusnya kita darabkan dengan nilai tadi 248.50 sen dan juga negatif RM1.10 di sini. Okay. Untuk mendapatkan P dan juga Q, kita boleh terus menggunakan calculator. Okay, pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A. Kemudian kita ambil 1 untuk simultaneous occasion dan unknown kita tekan 2. Kita akan masukkan nilai untuk persamaan kita yang pertama
iaitu 35 sama dengan 47 sama dengan, kemudian 248.5 sama dengan. Kemudian untuk baris yang kedua, persamaan kita yang kedua. Kita masukkan 1 sama dengan, kemudian negatif 1 sama dengan, kemudian negatif 1.1 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat X. Kita akan dapat RM2.40. Ini untuk P lah. Dan kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y adalah RM3.50 untuk Q. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Balas seterusnya kita tengok pula untuk soalan yang berikutnya, 2 Roman. Seminggu kemudian, harga petrol jenis P turun 10%, manakala harga petrol jenis Q turun 20%. Hitung perbelanjaan petrol sekiranya Encik Fuad mengisi minyak keretanya sebanyak 15 liter dan isterinya 12 liter selepas harga turun. Tunjuk jawapan anda dengan menggunakan pendaraban metrik sahaja. Kat sini pun kita akan menggunakan kaedah metrik juga. Pertama sekali apa yang perlu kita buat, kita kena dapatkan dulu harga semasa petrol P dan juga petrol Q. Kita tengok petrol P dulu. Okey, petrol P dia turun 10%, bermaksud harga dia akan jadi 90%. Kita ambil 90%, darabkan dengan harga sebelum tu RM2.40 dan kita akan dapat harga barunya RM2.16. Kemudian untuk petrol Q pula, dia turun 20%, jadi harga baru dia adalah 80%. Darab dengan harga lama RM3.50 dan kita akan dapat RM2.80. Dan kemudian bila kita dapat harga baru ini, kita akan darab dengan jumlah liter yang dibeli oleh dua-dua orang ni. Jadi untuk pendaraban matriks adalah baris darab dengan lajur. Jadi kita akan susun dalam bentuk baris dan kita susun dalam bentuk lajur. Jadi penggunaan minyak kereta kita ambil dulu 15 liter dan juga 12 liter. Kita tulis dalam bentuk baris. Kemudian untuk harga baru, tulis dalam bentuk lajur. RM2.16 dan juga RM2.80. Okay. Kemudian kita darab metrik tersebut. Jadi kita ambil 15 darab 2.16 tambah dengan 12 darab dengan 2.8. Jadi kita akan dapat RM66. Jadi jawapan kita adalah RM66. Baiklah, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan 14A, kita mendapatkan nilai X dan Y, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Seterusnya untuk soalan B, kita menulis persamaan linear, mana-mana satu persamaan linear yang betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita susun jadi bentuk metrik di sini, terdapat 1 markah. Kita menggunakan metrik songsang, terdapat 1 markah. Kemudian P dengan Q masing-masing kita akan dapat 1 markah. Dan berkeseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 10 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 15. Diberi fungsi trigonometri Y sama dengan 3 cos 2x tolak 1. Soalan A 1 Roman. Tentukan amplitude dan tempoh bagi fungsi tersebut. Okey, kata kunci di sini amplitude. Amplitude itu adalah A. Kemudian tempoh di sini adalah B. Okey, kita tengok pada fungsi trigo sini dia bagi kepada kita 3 cos 2x tolak 1. Jadi 3 ini adalah A. Kemudian 2 itu adalah B. Negatif 1 itu adalah C. Jadi amplitude adalah 3 A tu. Kemudian tempoh pula. Tempoh situ B. B kat sini tempoh adalah berkaitan dengan B lah. Kat sini B adalah 2. Jadi tempoh keseluruhan graf yang lengkap bagi graf cos, kalau kita buat graf cos ke sini, dia adalah 360 darjah. Ini untuk B sama dengan 1. Kalau B sama dengan 2, kita akan ambil 360 darjah bahagi dengan B. Itu bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 180 darjah. Sebenarnya kita tengok pula untuk soalan A2 Roman. Lukiskan graf fungsi Y sama dengan 3 cos 2x tolak 1 bagi 1 kitaran lengkap dari 0 sehingga
360 darjah. Kita akan lukis. Mula kita tengok amplitude, iaitu A sama dengan 3. B dia adalah 2. Bermaksud kita akan ada 2 kali pusingan graf. Kemudian untuk C pula adalah sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 tu bermaksud graf kita, graf cos kita tu akan berganjak 1 unit ke bawah. Contoh dia macam ni. Graf asal cos adalah macam ni. Okey, macam tu. Mula dengan kosong. Ni graf. Ni 1 dan negatif 1. Macam tu. Jadi bila A dia adalah 3, jarak maksimum dan minimum dia akan jadi 6 lah. Sebab 6 bahagi 2, 3. Jadi dia punya amplitude tu adalah 3. Jadi kat sini, kita tengok pula C. Okay, C ni penting. C ni maksud dia graf itu berganjak 1 unit ke bawah. Maksud 1 unit ke bawah tu adalah dia punya paksi X tu. Kita andaikan paksi X tu kita lukis di bawah macam ni. Macam tu. Seolah-olah kosong berada di sini. Tapi kita tak label sebagai kosong lah kat sini. Kita labelkan sebagai negatif 1. Jadi kita buat satu paksi baru. Paksi bayangan. Dia mula pada negatif 1 kat sini. Tapi untuk jawapan akhir nanti kita kena padam balik lah. Negatif 1 kat sini. Graf kita akan bermula di situ. Seolah-olah paksi X tu dah turun 1 unit ke bawah. Dah 1 unit ke bawah dah turun. Jadi nilai maksimum kita akan jadi berapa? Nilai maksimum kita akan jadi 2 lah kat sini. Buat dah turun 1, jadi 2. Kemudian nilai minimum kita akan jadi negatif 4. Macam tu. Sebab 2 tolak negatif 4 bagi 2 dapat 3. Kemudian seterusnya kita akan lukis graf cos kita di mana B nya adalah 2. Jadi corak kita ni akan ada dua kali, muncul 2 kali. Jadi satu tempoh lengkap akan jadi 180. Kalau yang asalnya adalah 360. Tapi kali ini 180 darjah. Okey, kita tengok sini. Kita buat tanda sikit kat sini. 80 darjah ni dia dah jadi lengkap. Jadi kita akan mula dengan 2. Dan kita buat macam tu sampai ke negatif 4. Kemudian buat macam tu. Jadi macam tu. Ni satu bentuk lengkap untuk graf cos. Kemudian kita buat satu lagi. Okey, macam tu. Jadi kat sini kita buat garis putus-putus nak menunjukkan dia berada pada nilai minimum dia, negatif 4. Kemudian nilai maksimum dia kat sini adalah 2. Macam tu. Jadi yang bayangan tadi tu kita boleh padam lah. Ini jawapan kita untuk soalan A2 Roman. Pastikan kalau kita nak lukis tu, lukis beri cantik sikit lah. Yang ni mungkin cikgu lukis tak cantik sangat. Okey, seterusnya kita tengok soalan B pula. Darjah 9 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Panjang setiap sisi adalah 7 cm. Okey, ini 7 semua sini. 7. Dan beberapa garis lurus yang berentasinya. Soalan 1 Roman. Cari nilai bagi cos X darjah. Kita akan dapatkan nilai sudut X di sini. Berapa? Okey, pertama sekali adalah segitiga ni adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, semua sudutnya adalah 60 darjah kat sini. Kemudian kita ada garis yang dipotong di tengah-tengah ni. Bila di tengah-tengah ni bermaksud sudut dia masing-masing 30 lah. Kita pecah 2 lah. 60 darjah tu kita bahagi 2, kita dapat 30. Kemudian 30 ni adalah sudut bersebelahan dengan sudut X kat sini. Dia adalah satu garis lurus. Jadi untuk mendapatkan X, kita ambillah 180 tolak dengan 30. Jadi kita dapat X sama dengan 150 darjah. Ini jawapan kita untuk B1 Roman adalah cos 150. Kemudian kita tengok pula untuk soalan B2 Roman tanpa menggunakan kalkulator. Cari hasil tambah bagi cos X dan sin Y. Okay, kita tengok dulu untuk cos X. Cos X tadi kita dapat 150. 150 tu merupakan sudut pada sukuan kedua. Jadi kalau sudut sukuan kedua bagi cos, dia akan jadi nilai negatif.
Jadi jawapan untuk cos X nanti adalah negatif. Kemudian macam mana tanpa menggunakan kalkulator? Tanpa menggunakan kalkulator ni adalah kita ada sudut khas. Sudut khas dia adalah seperti ini. Jadi kat sini kita kena dapatkan adakah sudut cos X ini adalah sudut khas. Jadi 150 darjah itu kalau daripada sudut sukuan pertamanya adalah sudut 30 darjah. Jadi kita akan dapat cos X itu adalah cos 30 darjah. Tapi kita kena letak negatif kat sini. Sebab sudut asalnya adalah pada sukuan kedua tadi. Jadi cos 30 darjah adalah suatu sudut khas, di mana nilainya adalah punca 3/2. Tapi kat sini kita letak negatif. Sebab cos sudut asal dia 150 tadi. Kemudian untuk sin Y, Y adalah 60 darjah juga. Kat sini. Sebab adalah segitiga sama sisi. Jadi sin 60 juga merupakan sudut khas. Jadi sudut khas untuk sin 60 darjah adalah bersamaan dengan punca 3/2. Jadi kat sini kita akan tentukan hasil tambah. Jadi hasil tambah kat sini kita akan tulis pada ruang jawapan negatif punca 3/2 tambah punca 3/2. Jadi kita akan dapat sifar. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan A1 Roman, ternyatakan amplitude 1 markah, tempoh 1 markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, kita melukis graf Y sama dengan 3 cos 2x tolak 1 ni, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita mendapatkan mana-mana nilai cos 30 ataupun sin 30, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita lakukan operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini kita akan dapat 8 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C. Di mana bahagian C ini kita ada dua soalan. Kita perlu jawab satu saja. Kita tengok dulu soalan 16. Sempena sambutan hari guru sekolah, Syakir bercadang membuat skeping papan dart. Okey, berdasarkan rajah ini. Kita ada 2 semi bulatan yang asal daripada bulatan yang sama. Sini. Dan juga segi 4 sama. Okey, soalan A, 1 Roman. Hitung jumlah panjang dawai tembaga dalam cm yang digunakan untuk membuat rangka luar bentuk ABC NDM. Jadi kat sini apa yang perlu kita cari adalah panjang lengkung DNC dan juga DMA. DNC kalau kita cantum dengan DMA, dia akan jadi bentuk bulat. Kemudian kita akan dapat pula panjang BC dan juga AB kat sini. Okey, kat sini diberi kepada kita maklumat bahawa diameter bulatan tersebut adalah 14. Ini 14 dan ini pun 14. Jadi panjang BC pun 14 jugalah. Sebab ini adalah segi 4 sama. Bila diameter 14, jari akan jadi 7. J kat sini 7. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus panjang lilitan bulatan. Okay, kita tengok pada ruang jawapan untuk soalan A1 Roman. Panjang lilitan adalah 2 pi J. 2 darab pi, 27. Dan dengan J, 7. Ini adalah panjang lengkung kedua-dua. DNC dan juga AMD. Kemudian ditambah dengan 2 sisi AB dan juga BC. Jadi 14 tambah dengan 14. Dan jawapan akhir kita akan dapat 72. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula soalan A2 Roman. Kat sini 2, kat sini 2, kan 3. Diberi harga dawai tembaga ialah RM17.50 semeter. Berapakah harga panjang dawai yang diperoleh di A1 Roman? Kat sini tadi kita dah dapat perimeter keseluruhan tu adalah 72 cm. Jadi kita ambil cm tersebut, kita tukar kepada meter dulu. Jadi kita akan dapat 0.72 meter. Kemudian terdarablah dengan harga kos semeter RM17.50. Dan kita akan dapat RM12.60. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A, 1 Roman,
langkah pengiraan 1, jawapan 1. Soalan A2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan A. Seterusnya terlihat soalan B. Cikgu Ramli telah membuat balingan dat menggunakan papan dat tadi. Cari kebarangkalian. 1 Roman. Cikgu Ramli membaling dat sekali dan dat itu kena pada sasaran A, B, C, N, D, M. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan kebarangkalian? Jadi di sini kita akan menggunakan luas, iaitu luas kawasan target per dengan jumlah luas keseluruhan bingkai segi 4 tadi. Jadi kita akan dapatkan luas target. Luas target kita tengok bentuk dia tadi. Bentuk AMD dan juga DNC itu adalah bentuk bulat. Okey, bentuk bulat. Kemudian ABCD adalah bentuk segi 4 sama. Jadi kita di sini kita akan menggunakan rumus luas bulatan pula. Luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Pi 20/27 kali J 7 kuasa 2. Kemudian kita tambah dengan luas segi 4 sama, iaitu 14 darab 14 ataupun 14 kuasa 2 kat sini. Kemudian kita per dengan luas papan keseluruhan adalah 60 darab dengan 40. Kemudian kita akan dapat di sini 350 per dengan 2400. Dan kalau kita permudahkan, kita akan dapat 7/48. Kemudian untuk soalan B2 Roman. Cikgu Ramli membaling dat 3 kali berturut-turut. Balingan kali pertama dan kali ketiga dat tepat pada sasaran A, B, C, N, D, M. Dan balingan kali kedua tersasar di luar sasaran A, B, C, N, D, M. Jadi di sini kita akan dapatkan kebarangkalian 3 kali balingan. Maksudnya kali pertama kat sini kita kata dia kena pada sasaran, kemudian kali kedua tak kena, dan kali ketiga kena balik. Jadi kita kena dapatkan kebarangkalian dia kena tadi, kita dah cari pada B1 Roman tadi, iaitu 7/48 dia kena. Kali kedua tak kena. Tak kena adalah pelengkap kepada kena tadi lah. Jadi 48 tolak dengan 7. Kita dapat 41/48. Jadi kita darab. Dan kali ketiga dia kena pula, jadi 7/48. Jadi kita ambil kena, darab tak kena dan darab kena balik. Nanti terus tekan kalkulator, kita akan dapat 0.018. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan B1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B2 Roman juga, kita dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk pecahan soalan B, kita akan dapat 4 markah. Baiklah, seterusnya kita tengok pula soalan pecahan C. Meja 11 menunjukkan balingan dat oleh Cikgu Usman pada satah mencancang yang dilukis pada satah kertas. 1 Roman. Balingan dat itu diwakili fungsi fx sama dengan kx kuasa 2 tambah x tambah 1/5. Dat itu mengena tepat pada sasaran 2.5 meter dari titik balingan dan 1.75 meter dari lantai. Jarak titik balingan dari lantai ialah 1.5 meter. Hitung nilai K. Diberi kepada kita adalah dat itu mengena tepat pada sasaran 2.5 meter. Jadi 20 meter berada di sini. Jadi nilai X kita 2.5 meter. Jadi untuk mendapatkan nilai K, kita akan gantikan X itu dengan 2.5 meter kat sini. Fx kita di sini adalah 1.75 meter. Di sini. Kita dari titik balingan. Titik balingan dia ada di sini. Di sini. Ini adalah Fx juga. Fx kita 1.75. Kita ganti 1.75 sama dengan K darab dengan X adalah 2.5 kuasa 2 tambah X 2.5 tambah 1.5. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat K sama dengan negatif 0.36. Kemudian untuk soalan 2 Roman.
Katakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Beri jawapan anda dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Graf asal kita, kemudian bila dipantul pada paksi X kat sini, ni paksi X ni, graf kita akan jadi di bawah ni. Jadi macam tu. Jadi kita tulis pada bentuk asal dia dulu. Bentuk asal dia adalah fx sama dengan ax kuasa 2. Ax tu adalah nilai k tadi, kita dapat kat sini, k. Jadi kita ambil negatif 0.36 x kuasa 2 tambah dengan 2.5 tambah dengan x dan tambah dengan 1.5. Okey, ini graf asal kita. Bila kita buat pantulan pada paksi X, asal negatif, graf tu akan jadi positif, dia jadi senyum balik. Kemudian nilai X kita akan jadi negatif untuk pintasan paksi Y tadi. Jadi negatif 1.5, tolak 1.5 di sini. Macam tu. Tadi kat sini 1.5, sini jadi negatif 1.5. Jadi macam tu. Ini jawapan kita untuk soalan C 2 Roman. Kemudian dari segi pemberian markah pula untuk soalan ini, untuk 1 Roman, kita gantikan nilai pada fungsi, terdapat 1 dan jawapan 1. Untuk 2 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan C. Teruskan lagi dengan melihat soalan pecahan D. Baca 12 menunjukkan pandangan sisi dat yang digunakan dalam pertandingan. Pandangan sisi dat ini adalah gabungan beberapa bentuk geometri. Di mana A adalah gabungan dua buah segi empat selari yang kongruent. B dan C adalah segi empat tepat dengan keadaan B adalah imej bagi C dengan faktor skala 3/2. D pula adalah sebuah segitiga sama kaki. Hitung jumlah luas pandangan sisi dat itu dalam meter persegi dan beri jawapan dalam bentuk piawai. Kat sini kita ada A, B, C dan D. Kita akan dapatkan luas keempat-empat bentuk ini dalam unit meter persegi. Kita tengok A dulu. A adalah segi empat selari. Segi empat selari kita akan ambil tinggi darab dengan tapak dah kat sini. Tinggi kat sini 2.4, kita bahagi dengan 2. Dapat 1.2 cm masing-masing kat sini kan. Jadi kita akan ambil tapak dia 1.5 cm, kita tukar terus kepada meter. Kita akan dapat 0.015 darab dengan tinggi 0.012. Kemudian terdarab dengan 2 sebab ada 2. Okey, ini A. Kemudian B pula, kita tambah. B adalah segi empat tepat. Panjang dekat sini adalah 0.027 meter. Dia dah beri dalam bentuk meter dah. 0.027 darab dengan tingginya di sini ataupun lebarnya 1.8 cm, jadi 0.018. Ini B. Dan tambah pula dengan C. C kat sini. Jadi kita akan tengok balik berdasarkan kepada maklumat yang dibagi kat sini. B adalah imej bagi C dengan faktor skala 3/2. Okey, jadi kita kena dapatkan berdasarkan faktor skala tadi tu lah. Berapa dah dapat? Untuk C, untuk panjang di sini adalah 3/2. Jadi kita ambil 0.027, kita akan darab ataupun bahagi dengan 3/2. Ataupun kalau nak darab, kita darab 2/3. Jadi kita akan dapat 0.018. Jadi dia punya panjang dia 0.018. Kemudian untuk lebar dia kat sini pula, kita akan ambil 0.018 terbahagi dengan 3/2. Kita akan dapat 0.012. Jadi untuk luas C 0.018 darab dengan 0.012. Okey, kemudian tambah dengan D. D adalah segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab 0.018 dan darab dengan tingginya 0.025. Okey, agak panjang sikit di sini.
Kemudian kita terus tekan kalkulator, A tambah B tambah C dan tambah D. Dan kita akan dapat jawapan kita, jawapan akhir kita adalah 1.287 darab 10 kuasa negatif 3 meter persegi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita menulis langkah pengiraan dengan menggunakan formula yang betul untuk luas ke-4 bentuk ini. Kita akan dapat 3 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan D. Dan secara keseluruhan soalan 16 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 17. A. Pada tahun 2023, Encik Azmi melabur dalam amalan saham cerdik. Jadual 8 menunjukkan maklumat pelaburannya. Pada tahun tersebut, amalan saham cerdik membayar dividen sebanyak 20 sen seunit kepada semua pemegang saham. Pada 1 Januari tahun berikutnya, Encik Azmi telah menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2.50 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Azmi. Okey, di sini untuk menentukan nilai pulangan pelaburan, kita akan tengok berapa keuntungan dia dulu. Okey, kat sini harga seunit yang dia beli adalah RM2. Dia beli 6,000 unit. Kemudian dia jual RM2.50. Bermaksud dia ada untung 50 sen untuk setiap unit. Kemudian dia juga dapat dividen. Dividen adalah 20 sen seunit. Jadi kat sini keuntungan adalah bersamaan dengan 70 sen. Dia jual untung 50 sen, dividen 20 sen lagi. Jadi keseluruhan dia untung adalah 70 sen. Jadi keuntungan keseluruhan dia kita ambil 70 sen lah, 0.70 terdarabkan dengan jumlah unit 6,000 yang dia jual tadi tu. Kemudian kita akan perkan dengan kos dia. Kos yang dia beli tadi tu RM2 untuk setiap unit. Ini RM2 kali 6,000. Kemudian kita akan darabkan dengan 100. Kita dapat jawapan dalam unit peratus. Kemudian kita tekan kalkulator dan kita akan dapat 35%. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan A, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan A. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan B. Encik Azmi telah membina sebuah rumah di kampung halamannya. Dia mendapati masa yang diperuntukkan, iaitu T, berubah secara langsung dengan luas rumah L kaki persegi dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat P orang. Hitung keluasan rumah L kaki persegi yang dapat disiapkan jika bilangan pekerja seramai 8 orang bekerja selama 140 hari. Jadi pertama sekali kita kena dapatkan dulu perkaitan di antara T, L dan juga P. Okey, jadi di sini dia beri kepada kita T tersebut. Dia berkaitan langsung dengan L dan songsang dengan P. Ini bentuk ubahan, kemudian tertukar kepada bentuk persamaan. Kita masukkan K sebagai pemalar. T sama dengan KL per dengan P. Kemudian kita ganti nilai yang diberi pada kita. T tadi adalah 28 sama dengan L, luasnya adalah 200 kaki, 200. K per dengan P adalah 5 orang. Kemudian kita dapat nilai K 0.7. Kemudian selepas itu kita tulis balik persamaan, iaitu T sama dengan 0.7 L per dengan P. Seterusnya kita masukkan nilai yang diberi tadi. T itu adalah 140 sama dengan 0.7 L per dengan P diberi 8. Terus tekan kalkulator, kita dapat nilai L sama dengan 1,600. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita dapatkan nilai K 1 markah. Kita tulis balik dalam bentuk persamaan dengan menggantikan nilai K tersebut 1 markah. Kita ganti nilai 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Pejah 13 menunjukkan 2 kawasan di halaman rumah Cik Azmi yang berbentuk segi 4 sama ABCD dan PQRS. Kawasan berwarna PQRS merupakan kawasan yang diliputi mozaik. Diberi bahawa luas segi 4 PQRS adalah 289 meter persegi
dan AP sama dengan BQ sama dengan CR sama dengan DS sama dengan YCM. Jadi di sini sama, saiz keseluruhannya sama, iaitu Y. Kemudian luas yang berwarna 289. 289 ni kalau kita punca 2 kan, kita boleh dapat panjang sisi dia adalah 17 kat sini. 17. Jika AP lebih besar daripada PB, hitung dalam cm nilai Y. Okay, dia nak dalam cm nilai Y. Ini macam mana kita nak buat kat sini? Dia adalah 23 di sini dibagi kat kita. Kemudian kita nak dapatkan, macam mana kita nak pecahkan panjang Y sini dengan QC di sini. Okey, di sini kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Kita ambil satu sisi. Contoh kita ambil sisi, kita ambil bentuk sini. Segitiga SPA kat sini. Okay, panjang di sini adalah 17. Kemudian di sini adalah Y. Jadi untuk nak dapatkan panjang SA kat sini adalah 23 tolak Y. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras, iaitu 17 kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 23 tolak Y kuasa 2. Di sini kita akan pemudahkan. 529 tolak 23Y tolak 28Y tambah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 289. Macam tu. Kemudian kita akan ringkaskan bentuk persamaan kuadratik ini menjadi bentuk persamaan arm yang ringkas. Jadi kat sini cikgu tak tunjuk lah, cikgu terus tulis yang ringkas. Jadi kita akan dapat bentuknya adalah Y kuasa 2 tolak 23Y tambah 120 sama dengan 0. Kemudian kita akan faktorkan. Faktor ini kita terus tekan kalkulator saja. Kita dapat di sini Y tolak 8, Y tolak 15 sama dengan 0. Jadi dia kata AP lebih besar pada PB, kita pilih 15 lah kat sini. Kat sini kita pilih panjang dia adalah 15. 15 ini dalam unit meter. Soalan dia nak dalam unit cm. Jadi kita darab dengan 100. Dan jawapan akhir kita adalah 1500. Kemudian kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita bentukkan satu persamaan yang pertama tadi, dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan persamaan arm kuadratik 1 markah. Kita tunjuk, kita buat pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini, soalan C. Dan seterusnya kita lihat pula pecahan soalan D. Macam 14 menunjukkan tangki air yang dibina di rumah Encik Azmi yang dihasilkan daripada gabungan bentuk hemisfera, silinder dan kon. Diberi diameter bagi hemisfera, silinder dan kon adalah sama, iaitu 0.8 meter. Tinggi kon 0.6 meter. Jika tinggi silinder adalah 2 kali tinggi kon, hitung luas permukaan bagi tangki air tersebut. Kita nak kena dapatkan luas permukaan bagi tangki air tersebut. Jadi kita tengok kat sini, pada ruangan rumus kita diberi luas permukaan untuk silinder, kon dan juga sfera. Jadi kita boleh gunakan rumus tersebut. Pertama sekali kita tengok untuk jari J adalah 0.4 meter. Sebab diameternya adalah 0.8, jari 0.4. Kemudian tinggi kon adalah 0.6. Kemudian tinggi silinder 2 kali tinggi kon, jadi 1.2. Jadi kat sini kita kena dapatkan luas bagi permukaan ini. Pertama sekali kita tengok untuk luas permukaan silinder. Silinder di sini kalau ikut rumus adalah 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j-t. Apa yang dimaksudkan dengan pi j kuasa 2 ni? Pi j kuasa 2 ni adalah luas permukaan bulat atas dan bawah. Jadi kat sini, luas permukaan silinder yang ni kita tak ambil. Sebab silinder kita hanya ada pada dinding saja. Penutup atas dan bawah tak ada. Jadi kita tak ambil 2 pi j kuasa 2. Kita cuma ambil 2 pi j-t sahaja. Jadi kita akan ambil 2 pi j-t, 2 pi j dia adalah 0.4
Dan T tinggi adalah 1.2. Ni untuk silinder. Kemudian kita tambah dengan bentuk kon pula. Okey, kon kita tengok kat sini ada juga pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 ni juga kita tak ambil sebab dia ada luas tapak dia. Kat sini kita tak kira luas tapak sebab dia bukan permukaan luar, dia berada di dalam. Jadi kita cuma ambil pi j s. Okey, s tu apa? S tu adalah dia punya panjang tepi ni, sending ni. Macam mana kita nak dapat panjang ni? Okay, jadi di sini kita kena guna teorem Pythagoras. Jadi kat sini kita buat macam tu, segitiga sudut 90. Ini jari dia 0.4. Tinggi dia 0.6. Jadi nak dapatkan sisi hypotenuse ni, jadi 0.602 tambah 0.4 kuasa 2 atau punca 2. Kita dapat 0.72. Jadi kita tulis pada ruangan jawapan kita pi j s. Kemudian kita tambah dengan hemisfera. Hemisfera kita ambil luas permukaan sfera lah, 4 pi j kuasa 2. Okey, ini bila hemisfera kita darab dengan 1/2 ataupun bahagi dengan 2. Kita dapat 2 pi j kuasa 2 sahaja. Kita ambil 2 darab pi darab j 0.4 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 616 per dengan 125. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan ini, langkah pengiraan tadi kita akan dapat 3 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan D. Dan secara keseluruhan, soalan nombor 17 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, sampai sini saja dulu untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jangan lupa untuk menonton video yang berikutnya.